Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pengajian kita dekat Nahwu Quran ni. Jadi kita dah sampai kepada topik hal. Jadi insya-Allah kali ni saya akan speak laju sikit daripada yang asal. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ilmi sayyidis salihin fi darain amin la qala وهذا مذهب سيبويه. Jadi sebelum ni kita telah bincangkan tentang hal, hal yang di mana dia datang dalam keadaan bentuk makrifah. Dan sebelum ni juga kita telah bincangkan tentang hal yang datang bentuk masdar. Jadi sebenarnya asalnya dia ialah wasaf, dia tak boleh datang dalam bentuk masdar. Namun sekiranya ada kalimat ataupun percakapan Arab yang datang juga dalam bentuk masdar, maka kita kena takwilkan. Jadi dia ada beberapa pendapat. Dia kata lakinnahum ulama nahwu, dia melarang qiyas ke atas datangnya dalam bentuk masdar kerana dia tu khilaful asli. Dia bercanggah ke atas pendapat kaedah asal. Jadi hadha dan hadha iaitu mana' tadi, halangan daripada untuk mengqiyas, man'ul qiyas ialah mazhab Sibawai dan jumhur Basriyin, majoriti ulama Basrah. Jadi mazhab al-Akhfash wal Mubarrad ila anna masdara fi misli hadha tarkib mansub ala al-masdariyati wal 'amil fihi mahdhufun. Jadi pendapat Akhfash pula dia dan Imam Mubarrad, dia berpendapat kepada bahawasanya kalau masdar pada contoh ini, iaitu contoh percakapan Arab ni lah, rakdan, faja'atan, musyafahatan, baghtatan dan juga contoh-contoh selainnya, maka kita tak i'rab sebagai hal. Bahkan untuk Akhfash dan Mubarrad, dia akan kata apa? Fi hadza tarkib, pada contoh seperti ini, mansubun. Jadi dia akan di-i'rab sebagai mansub sebagai masdar. Sebagai masdar, ulama dia maksudkan maf'ul mutlaq. Jadi kita dia i'rab rakdan, faja'atan semua tu sebagai masdar, maf'ul mutlaq lah. Wal 'amilu fihi, dan amil fihi kepada contoh hadza tarkib. Hadza tarkib tu merujuk kepada contoh atas tu lah. Contoh Allah SWT Muhammad, yang rakdan dan sebagainya. Mahzufun, dipadam. Fafi nahwi, maka contoh ja'a zaidun rakdan yakunu takdir, jadilah takdir dia ja'a zaidun yarkudu rakdan. Jadi amil dia dipadam. Amil dia tidak disebutlah dalam ayat tersebut. Ni dia. Jadi lafaz rakdan ni kita tak i'rab hal lah, dari seperti mana pendapat Sibawai dan juga jumhur Basriyin. Namun Akhfash dia berpendapat rakdan bagi contoh yang kalam Arab itu di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq bagi amil yang dipadam. Fajumlatu yarkudu rakdan hiyal hal. Maka jumlah ini, jumlah daripada yarkudu rakdan hiyal hal, dialah jumlah hal. Jadi jumlah seperti mana dalam kaedah disebut, jumlah tu idza waqa'at ba'da ma'rifatin. Satu jumlah tu maksudnya ayat lah kan. Satu jumlah yang di mana waqa'at terletak selepas fi'il atau isim yang ma'rifah, ba'da ma'rifatin kanat halan, nescaya itu akan jadi hal. Waktu fiya bihazaini wajhaini mana'an lil italati. Maka cukuplah dengan dua pendapat ini yang kita nyatakan itu. Musannif datangkan Sibawai dan juga Akhfash mana'an, untuk menghalang daripada berpanjanganlah perbahasan ni. Waktu fiya wa aktafi rasanya cukuplah daku, merujuk kepada musannif kita lah, Muhammad Dr. Jamil Azfar kan. واكتفي بالقول بأن الخلاف في القياس على مثل هذا أو عدمه لا طائل من ورائه ما دام أنه كثر مجيء الحال مصدرا نكرة في كلام العربي وفي القرآن الكريم حتى إن أبهيان, nampak tak? Musannif sangat suka dengan Abu-Hayyan. Kalau saya perasan sepanjang saya baca kitab ni, mesti ada Abu-Hayyan. Pasti. Qala wurudul masdari halan aktsaru min wurudihi na'tan.
Jadi kesimpulannya aktafi, aku memadai dengan percakapan ini bahawasanya khilaf sesuatu yang bercanggah daripada qiyas yang datang tadi, iaitu datangnya masdar kan. Maksudnya datang hal bentuk masdar ala misli hadza, ke atas contoh ini, wa adamihi, dan tidak datang contoh tu la ta'ila tidak panjang min waraihi, yang ke belakangnya. Maksudnya topik ni tidak musannif cukuplah tidak mahu untuk panjang lebarkan perbahasan ini. Okey. Madam selama mana annahu, bahawasanya kewujudan datangnya hal dalam bentuk masdar, nakiratan nakirah fi kalamil arabi wa fil Quran Karim, dan Al-Quran Karim, hatta sehingga kan inna abahayan, sungguhnya abahayan, qala berkata, wurudul masdari, datangnya bentuk masdar oleh siapa? Hal tu lah. Datang masdar dalam rupa bentuk hal, aktsaru, lebih banyak daripada datangnya masdar tersebut dalam bentuk na'at. Okey, senang je kan? فمجيء الحال مصدرا وأكثرها جاء في المصدر على تأويل باسم الفاعل. Maka datangnya hal sebagai masdar, dan banyaknya hal tersebut ja'a fiha, pada hal al-masdaru, ke atas Allah Muhammad, masdar ke atas ta'wil dengan isim fa'il. Okey, jadi dia nak bagi tahu point dia ialah contoh hal yang datang dalam bentuk masdar dan kebanyakannya ditakwilkan dengan isim fa'il. Okey. Contoh dia, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wa nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, jadi syawahid kita ialah sirran, yang di mana sirran ni masdar. Jadi apabila sirran wa alaniyatan pun masdar juga, ada dua lah. Cumanya alaniyatan kita tengok hal lah, kita i'rab sebagai Muhammad maktuf sebab ada waw tu kan. Masdarani mansubani. Okey, kedua-duanya mansub ke atas hal, sebagai hal. Muawwalani, yang ditakwilkan dengan isim fa'il, takdir. Maka takdir dia musirrin kot. Musirrina wa mu'linin. Habis. Wakama fi qawlihi, begitu juga pada firman Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahha wad'uhu khawfa wa tama'ah. Ni dia. Masdar. Okay, masdar, tapi dalam sesama dia tu hal. Dia bentuk masdar, tapi dia tu i'rab hal. Jadi disebabkan dia masdar, kita kena takwil. Takwil dengan isim fa'il. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Fa khawfan wa tama'an masdarani, kedua-duanya masdar, ke atas dia tu hal. Muawwalani, yang ditakwilkan dengan isim fa'il ataupun iaitu khaifin wa tami'in. Okay. Wajul hal masdar muawwalan bismil maf'ul. Okay, sekarang ni yang ditakwilkan dalam bentuk isim maf'ul. Datangnya hal dalam bentuk masdar yang ditakwilkan dengan isim maf'ul, kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahilla lakum an tarithun nisaa karha. Okay, jadi syawahid dia karha. Fakarhan ila masdar, mansub ke atas, dia bukan ke atas, kita terjemah ni Allah Muhammad sebagai hal. Okey. Muhammad yang ditakwilkan dengan isim maf'ul, dan takdir dia ialah apa? Takdir dia mukrahatin, kerana dia merujuk kepada perempuan kan. Mukrahatin. Okey, mukrahan ni isim maf'ul. Maf'ul kepada apa? Wazan af'ala yuf'ilu if'alan fa huwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Muf'alun. Ini dia punya masdar. Allah semakan masdar. Dia punya isim maf'ul. Okey. Jadi akraha yukrihu ikrahan fahuwa mukrihun wa dhaka mukrahun. Okey, mukrahun. Kenapa kita baca alif ta? Kerana dia punya sahibul hal dia ialah perempuan ramai. Okey. Wal makna la ta'khudhuha ala sabilil irthi ba'da mauti azwajihin mukrahatin ala dhalika. Dan makna yang dikehendaki dalam ayat Quran tu, janganlah kamu ambil mereka ke atas jalan pewarisan selepas kematian suami-suami mereka, mukrahati, secara paksa. Dipaksa ala dhalika, ke atas demikian itu. Dia wa karhan bi dhammi.
Okay, ada baca kurhan. Alright. Kurhan bidhammil kaf, hal keadaan dibaca dengan makruh. B ni ta'aluk kepada mahsuf, takdir dia makruhan. Hal keadaan dia tu dibaca dengan dhammahkan kaf. Qiraat akan sebagai qiraat Hamzah dan Kisai. Waqar al-Baqun, namun telah baca ulama qiraat selebihnya bil fathi dengan fathah karhan. Wahuma, dan kedua-duanya lughatani, dua lughah masyhuratani, masyhur. Kadha'fi wa dha'fi. Kadha'fi wa dhi'fi kan? Sekejap. Jadi tadi dhammah dengan fathahan. Kan dha'fi dengan dha'fi. Dia nak buat perumpamaan contoh macam karah tadi tu lah. Syahdi, syuhdi. Bil fathi dan dhammi, dibaca dengan fathah dengan dham. Kedua-dua loghat ni lughatan, jadi dua bentuk-bentuk macam ni ialah digelar sebagai ataupun dikategorikan lughah yang amat masyhur. Yajuzu takdiruhu, harus kita takdirkan dengan isim fa'il karihat. Okay, jadi maksudnya boleh juga kalau kita nak takdirkan mukrahat tu sebagai isim fa'il. Wa kama fi qawlihi ta'ala, begitu juga pada firman Allah Ta'ala, wa qalu idza kunna 'idhaman wa rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadidan. Okay, jadi syawahid kita ialah khalqan, penciptaan, dia masdar kan. Jadidan dia na'at kepada khalqan lah. Qala Abu Hayyan, nampak tu. Suka sangat Abu Hayyan. Khalqan halun ialah hal, wa huwa al-aslu, dan dia ialah asal. Masdarun utliqa 'ala al-maf'uli ay makhluqan. Okay, jadi khalqan dia ialah hal, wa huwa, dan dia fil asli, pada asalnya ialah masdar. Masdar ialah masdar. Allah SWT Muhammad. Ayat dia pelik. Kita buat koma dulu. Halan. Okay, habis ni. Wahuwa, dan dia khalqan fil asli, pada asal masdarun, dia ialah masdar. Okay. Lepas tu koma. Utliqa, yang diitlakkan ke atas maf'ul. Okay. Jadi kesimpulannya dia nak maklumkan khalqan ialah dia masdar yang digunakan untuk penggunaan maf'ul. Maksudnya dia masdar, tapi namun dia nak maksudkan isim maf'ul, iaitu makhluqan. Okay. Wa minal alfaz allati ja'at fil Qur'ani mansubatan 'ala al-haliyati wa ikhtalafa al-ulama fiha hal hiya masdarun fi mawdi'il hali aw wusifa aw wasfun ja'a halan lafzan kafah wa khassah. Kata sebahagian daripada lafaz yang datang dalam ayat Al-Quran, hal keadaan dia tu mansub sebagai hal. Namun, ikhtalafa, berbeza pendapat ulama fiha, pada hal tersebut. Adakah dia tu masdar pada tempat hal ataupun dia wasaf. Dialah wasaf, maksudnya okay, masdar lah kan. Ataupun dia tu wasaf. Sama ada dia tu kategori masdar ataupun wasaf. Kedua-dua mereka datang dalam bentuk hal. Okay, jadi confuse. Adakah dia masdar ataupun dia wasaf? Itu dia nak maksudkan. Halan, lafzan dari sudut lafaz. Kafah, macam contoh kafah dengan khossah. Adakah dia tu merujuk kepada masdar ataupun dia tu isim fa'il ataupun isim maf'ul? Okay, faham ke? Maksudnya jelas ke? Kesimpulannya dia nak bagi tahu ada beberapa kalimat lafaz yang datang dalam Al-Quran, dia datang masuk sebagai hal. Namun, ulama berbeza pendapat, adakah mereka tu dikategorikan masdar ataupun dia tu ialah wasaf. Okay, wasaf ni apa ni lah? Isim fa'il ataupun isim maf'ul. Sebab lafaz khassah ni, dia boleh pakai dia antara wazan yang rupa bentuk masdar dan wasaf dia sama. Isim fa'il atau isim maf'ul kan. Jadi kita lihat contoh. Fal awwalu, maka contoh pertama iaitu dia merujuk kepada kafah. Okay, fal awwalu, contoh pertama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Okay, syawahid kita kafah. Fa kafah, maka kafah mansubun. Dia ada sebagai maksud sebagai hal.
واختلف فيها هل هي اسم فاعل من كفى ودخلت التاء للمبالغة. Jadi berbeza pendapat fiha pada lafaz kafah tersebut, adakah dia tu isim fa'il daripada fa'il kafah kemudian masuk ta untuk makna mubalaghah, ni pertama, atau adakah dia masdar kal akibati seperti al-akibah fayakunu maka jadilah ala hasfi mudhafin. Maka jadilah dia tu atas hazaf mudhaf, iaitu illa dha kafatin ay dha kaffin linnasi au mad'i. Yeah. Okay, maaf, sambung. Ay illa dha kafatin ay dha kaffin linnasi ay man'i lahum minal kaffi wa idha kana ismu fa'ilin fahuwa halun min kafin fi arsalnaka wal ma'na illa jami'an linnasi fil iblagh. Jadi kesimpulan dia kata okey, jadi yang pertama, adakah dia tu dikategorikan isim fa'il, itu satu, ataupun adakah dia tu masdar seperti akibati fayakunu maka jadilah ke atas diri dia itu hazaf mudhaf, iaitu zakafatin. Okey, kiranya zakafatin, za ni yang dipadam. Okey, iaitu dengan maksud zakafin linnasi ay man'i lahum minal kafi, menghalang mereka daripada kaf. Allah Muhammad, kaf ni kafatan linnasi, keseluruhan kot. Apalah. Wa idza kana sekiranya, jadi andaian tersebut, idza kana apabila kafah tersebut ialah isim fa'il fahuwa halun, maka kita akan i'rab dia sebagai hal minal kafi, daripada lafaz kafi fi arsalnaka. Okey, wal makna dan makna illa jami'an, melainkan jami'an, menghimpunkan linnasi bagi manusia fil iblaghi, pada penyampaian kan. Okey, habis. Jelas ke? Harapnya jelas lah. Jadi kesimpulannya kedua-duanya jadi hal, cuma confuse adakah dia tu isim fa'il ataupun masdar. Tapi kedua-dua lulus je. Itu apa? Cumanya mereka punya takdir tu berbeza lah. Maksudnya kalau dia tu dah kategorikan isim fa'il, maka dia tu dah cukup lah. Sebab dia dah kategori wasaf, so tak perlu nak takwil. Alright. So jadi sekiranya kita nyatakan kafah tu ialah masdar, maka kita kena bentukkan dia tu seolah-olah hasfi mudhafin. Dia tu dipadam dia punya mudhaf dia, iaitu za kafatin, iaitu hal keadaan dia tu mempunyai kafah. Habis. Wasani yang kedua, kama seperti mana fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Okay, ini contoh yang kedua, iaitu bila dia sebut thani, dia merujuk kepada contoh kedua. Mana contoh kedua? Ini dia. Khassah. Lafaz khassah, kama fi qawlihi, seperti mana firman Allah Ta'ala, yang itulah wattaqu fitnatan sampai khassah, maka lafaz khassah halun, ialah hal daripada fa'il mustaqin. Sebenarnya dia hal untuk sahib hal, yang dia sahibul hal dia fa'il yang terduduk dalam lafaz tusibanna. Sebenarnya anta lah kan. Okay, anta. Jadi wayahtamilu, dan berkemungkinan juga ayyakuna, jadilah khassah tersebut hal untuk allazina zalamu, ataupun boleh juga kita buatkan sahibul hal dia ialah allazina zalamu ay makhsusin, iaitu mereka yang ditentukan, yang ditentukan biha dengannya, ya fitnah. Bal ta'ummu, bahkan ta'ummuhum
merangkumi fitnah tersebut ke atas kepada mereka wa ghairihim dan selain mereka. Habis. Okay, kita sambung kepada sahibul hal. Jadi dia kata al-aslu fi sahibul hal an yakuna ma'rifatan. Okay, ini kaedah. Hafalah. Asal pada sahibul hal ialah dia mestilah ma'rifah kama fi qawlihi ta'ala seperti mana pada firman Allah Ta'ala fa kharaja minha khaifan yataraqabu qala rabbi najjini minal qawmi zalimin. Jadi syahid dia ialah khaifan. Mana? Ni dia. Khaifan ialah hal. Okey. Jadi sahibul hal dia makrifah iaitu apa? Dia kata halun minad dhamir daripada dhamir yang tersembunyi dalam kharaja. Mana kharaja? Jadi kharaja di sini ada dhamir huwa merujuk kepada siapa? Wallahu alam. Jadi huwa tersebut sahibul hal yang dia tu makrifah. Wa qauluhu ta'ala wa huwa ma'rifatun ma'rifah kama huwa ma'lum seperti maklum. So kaedah lah seperti kaedah yang dinyatakan tadi. Wa qauluhu dan firman Allah Ta'ala inna arsalnaka bil haqqi basyira. Jadi basyiran, lafaz basyiran fokus kita hal daripada ma'rifah. Siapakah ma'rifah iaitu ka. Okay, ka pun fi arsalnaka. Ini sahibul hal yang ma'rifah. Wa qauluhu Ta'ala dan pada firman Allah Ta'ala lagi fabasyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Nabiyyan. Jadi nabiyan hal daripada makrifah iaitu ishaq. Ishaq dia alam. Jadi alam kategori makrifah. Okey. Wa hakadha ya'ti sahibul hal ma'rifatan ala ayyi naw'in min anwa'iha dhamiran aw 'ilman aw muhalli ke bi'al aw isman mawsufan aw isma isyaratin aw mudafan ila ma'rifatin atau nahwi dhalika. Okay. Begitu jugalah datang sahibul hal dari keadaan makrifah pada pelbagai jenis-jenis daripada jenis mereka. Okay. Hal tu kembali pada makrifah lah. Dhamiran sama ada tu dhamir, alam ni nama orang ataupun nama tempat. Muhalli yang dihiasi dengan alif lam, maksudnya disertai dengan alif lam. Ataupun isma mausul, isim mausul. Alladhi ma semua tu lah man isim isyarah hadha hadhihi ataupun mudhaf kepada sesuatu yang makrifah lah au nahwi dhalika ataupun seumpama demikian itu. Wa ya'ti sahibul hal nakiratan fi mawadhi'a minha. Datang sahibul hal secara nakirah. Maksudnya ada juga datang secara nakirah pada beberapa tempat. Minha salah satunya ialah أن تتقدم عليه الحال كما في قوله تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Sampai situ je. Fadharf jadi dia kata an tataqaddama. Tapi tempat tu macam mana? Hal duduk depan. Alaihi ke atas sahibul hal. Okey. Jadi keadaan ini sahaja nakirah sahibul hal datang dalam bentuk nakirah. Okey, jadi zaraf, dia kata zaraf yahtamilu an yakuna berkemungkinan dia tu jadi hal untuk jannat. Okey, sahibul hal fa sahibul hal, maka sahibul hal di sini nakiratan wa musawwir dan sesuatu yang mengharuskan demikian itu. Zalika ialah taqaddumul hali alaihi, duduk depannya hal ke atas jannat. Okey, jadi mana? Indah. Jadi disebabkan indah ni yang dia ni jatuh sebagai hal. Okey, apa yang mengharuskan sahibul hal dia iaitu jannat. Jannat ni jadi nakirah, lulus untuk jadi nakirah iaitu taqaddum. Ini sebahagian daripada musawwir. Musawwir ni dia bukannya satu je, dia ada banyak musawwir. Musawwir maksudnya sesuatu yang mengharuskan kejadian yang asal yang bercanggah daripada kaedah. Okey. Kemudian yang kedua an yatakhassasa sahibul hal biwasfin aw idafatin. Tertentu oleh sahibul hal, maksudnya sahibul hal dia nakirah.
Tapi disebabkan dia tu ditentukan dengan wasfin, sifat ataupun idafatin, maka luluslah untuk jadikan hal, datangnya hal dan juga sahibul hal dalam bentuk nakirah. Okay, contoh dia fatakhsisuhu biwasfin, maka contoh tertentunya sahibul hal dengan wasaf kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, walamma ja'ahum kitabun minallahi musaddiqun lima ma'ahum wa zalika ala qira'ati syadhin, qira'atin syadzatin. Okay, jadi syahid kita apa? Walamma ja'ahum kitabun min musaddiqun lima, saya rasa ni kot. Apa kita tengok dulu. Zalika, demikian itu, ke atas qiraat yang ganjil, Ibni Abi Ablah, binasbi dengan nasabkan musaddiqan. Oh, dia baca musaddiqan. Jadi bila baca musaddiqan, musaddiqan ni jadi hal kan. Annahu halun min kitabin. Dia hal untuk kitab. Wahuwa nakiratun, hal keadaan kitab tersebut nakirah, wa musawwir, dan benda yang mengharuskan. Zalika, demikian itu, takhsisuhu, pengkhususan. Jadi kitab ini ditumpukan. Kitab mana? Kitab mana satukah? Iaitu kitabun minallahi. Jadi jar majrur ini dia jar majrur jatuh sebagai na'at untuk kitabin. Habis. Muqarra'ah jumhur musaddiqun. Namun telah membaca oleh jumhur ulama qiraat, majoriti ulama qiraat dengan musaddiqun biraf'i, dengan rafa', ala ke atas, annahu sifatun saniyatun, sifat yang kedua. Maksudnya yang minallahi sifat pertama, na'at yang pertama. Musaddiqun na'at yang kedua. Na'atun sanin. Ataupun kita boleh je sebut sifatun sanin, lepas tu marfu' bidhamma li'annahu isim mufrad. Wa kama fi qawlihi, begitu juga pada firman Allah Ta'ala an Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Okay, syawahid kita apa? Amran. Okay, amran mansubun bimakna ma'muran. Hal, dia ialah hal daripada amrin. Hal kepada amrin ni lah. Yang di mana, okay, jadi amran kat sini, dia hal. Tapi hal ni kita kena takwil lah, sebab amran ni datang dalam bentuk masdar kan. So kita sebut dia ma'muran, yang disuruh, yang diperintahkan. Oh, Muhammad. Mana tadi? Okay, sini. Ma'muran. Jadi dia hal untuk sahibul hal dia yang nakirah. Namun amrin yang ni dia nakirah, namun dia ada na'at selepas dia disifatkan makhsus, yang ditentukan dengan wasfin, satu sifat lah, hakim. Wahuwa nakiratu wa musawwiru limaji'i, kerana limaji'i, dan Allah Muhammad, benda yang mengharuskan untuk datang hal minhu, daripadanya, iaitu amran yang amrin nakirah tadi, takhsisuhu, pengkhususan amrin tadi, bihakimin, dengan lafaz hakim. Wa minal ulama'i man ja'alal hala huna min lafzi kullin. Sebahagian daripada ulama, seseorang mereka yang ja'ala, menjadikan hal di sini daripada lafaz kul. Maksudnya ada sebagai ulama dia kata amran ni ialah hal kepada siapa? Dia kata sebagai ulama ada yang kata dia tu hal untuk lafaz kullu, bukan amrin. Fayakunu, maka jadilah musawwir, benda yang mengharus untuk datangnya hal sebagai nakirah, takhsisuhu, takhsis dengan idhafah. Alright. Wa takhsisuhu, idhafah lah, maksudnya idhafah kul kepada amr. Wa takhsisu sahibul hal nakirati bil idhafati. Maka ini contoh yang kedua, iaitu contoh pengkhususan nakirah, isim nakirah dengan idhafah. Tadi pasal bil wasaf kan, sekarang ni pasal idhafah pula. Jadi ja'ala fiha, menjadikan, wa ja'ala Allah Muhammad,
Seperti mana pada firman Allah Ta'ala, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Jadi fokus kita ialah sawa' fil ayati pada ayat Quran. Halun ialah hal daripada untuk arba'ah. Di arba'ah ni sahibul hal dia. Okey. Jadi arba'ah sahibul hal. Namun suwira diharuskan datangnya hal minhu daripadanya sahibul hal yang nakirah tersebut, takhsisuhu pengkhususan arba'ah tu bil idafati dengan penyandaran selepas kalimat dia lah, kalimat selepas dia ila nakiratin. Wahwa iaitu siapakah penyandaran ila nakiratin ni? Nakirah tersebut ialah ayyam, lafaz ayyam. Yang ketiga iaitu ketiga apa ni? Ketiga keadaan ni lah, keadaan sahibul hal yang datang untuk nakirah. Yang ketiga an terletaknya sahibul hal dia selepas nafi ataupun syibihi seumpamanya. Okey, hukum contoh terletaknya sahibul hal selepas nafi kama fi qaulihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin kan? Wa ma ahlakna takkan man pula kan? Min qaryatin illa laha munzirun. Jadi jumlah laha munzirun halun min qaryah daripada lafaz qaryah, wahia dan qaryah ini nakiratun ammatun, nakirah yang umum. Maksudnya dia kategori nakirah kan, yang di mana qaryah tu merangkumi ramai ataupun merangkumi keseluruhan qaryah. Okey, li'annaha kerana nakirah tersebut ataupun qaryah itu fi siyaqi nafi, pada ruangan nafi. Okay, jadi dalam ada beberapa kaedah menyebut sekiranya an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Okay, kalau anda tulis an-nakiratu fi siyaqi nafi tufidul umum. Okay, jadi nakirah apabila dia terletak, nakirah iaitu qaryah, apabila dia terletak dalam ruangan nafi, iaitu ruangan yang ada ayat nafi di sini, makna nafi lah, dia akan memberi makna umum. Okey, jadi haruslah kita nyatakan qaryah tu sahibul hal dia. Alright, kemudian kita sambung. Wali Abi Hayyan, nampak tu Abi Hayyan lagi. I'rabun gharibun. Okay, jadi Abu Hayyan memiliki i'rab yang ganjil li hadhihi jumlati, untuk jumlah ini. Iz yaqulu, kerana dia berkata, wal i'rabu an takuna laha fi mawdi'il hali wa ratafa'a munzirun bil majruri ay illa kainan laha munzirun fayakunu min maji'il hali mufradan la jumlatan. Dia kata i'rab an takuna adalah laha tersebut, laha yang ni lah, ni laha ini fi mawdi'i pada tempat hal. Jadi waratafa'a munzirun bil majruri ay illa kainan laha. Mana ni? Waratafa'a terrafa'nya munzirun, okey, bil majrur. Tak sure ayat dia macam mana, illa kainan ay illa kainan laha munzirun. Tak sure lah pula. Fayakunu min maji'il hal mufradan, maji'il hal mufradan la jumlatan. Tak apa, saya tak sure apa maksud munzir, apa irtafa'a munziru ni, tapi yang saya faham ialah dia nak bagi tahu laha ni sahaja hal. Okey, laha ni hal kepada qaryah tersebut. Munziru ni dia tak ada kaitan. Maksudnya dia bukan bentuk jumlah lah, bukan kedua-dua mereka ini jadi hal kepada qaryah. Bahkan yang jadi hanyalah laha sahaja. Tak sure macam mana wartafa' terrafa'nya munzirun dengan majrur. Tak sure. Majrur siapa? Majrur ha lah.
Wallahu alam. Jadi wa yara Zamakhsyari anna jumlata laha munzirun sifatun la hala. Jadi Imam Zamakhsyari berpendapat bahawa jumlah laha munzirun tadi tu dia bukannya hal, bahkan dia tu sifatun, sifat. Wa kama fi qawlihi ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Wa hadhihi ayah, dan ini ayat takhtalifu berbeza min haitsu tarkibi anil ayati sabiqati, berbeza daripada sudut penyusunan uslub daripada ayat yang sebelumnya, biziyadati dengan penambahan waw. Ni dia. Walaha kitabun ma'lum. Jadi maksudnya qaryah ni ialah sahibul hal yang nakirah. Walaha kitabun ma'lum ni ialah hal kepada qaryah yang sahibul hal dia nakirah tu lah. Cuma bezanya ialah dia kata yakhtalifu, yang beza daripada ayat sebelum, cumanya dia tu ada waw, iaitu waw ni. Fiha, pada ayat tersebut. Wahadhil waw wawul haliyah, dan waw ini ialah waw haliyah. Senang lah yang ni. Wa ya tahtamu an takuna jumlatul lati ba'daha haliyatun. Dia ialah sesuatu, waw haliyah ialah yang memastikan jumlah yang berlaku selepas waw haliyah confirm jadi hal. Okey, lakin Zamakhsyari, walau bagaimanapun Zamakhsyari menjadikannya jumlah tersebut sebagai sifatan aidan bagi juga. Wa wafaqahu, dan bersepakat akan Imam Zamakhsyari oleh Imam Akbari ala zalika, ke atas demikian itu. Zalika kembali pada menjadikan jumlah walaha kitabun ma'lum tu sebagai sifat. Qala Abu Hayyan, Hayyan lagi. Abu Hayyan, in aktsarun nahwiyyin, sungguhnya kebanyakan ulama nahwu, yarawna, berpendapat annahu la yufassilu baina sifati wa mausufi bi illa. Berpendapat bahawasanya la yufassalu, tidak dipisahkan antara sifat dan mausuf melainkan illa. Maksudnya Imam Abu Hayyan tidak menyokonglah pendapat yang menyatakan dia tu sifat. Sebab apa? Sebab tidak dapat memisahkan sifat dan mausuf melainkan illa. Habis, summa qala wa qad ya'ti sahibul hal nakiratan. Nak baca ke ni? Kita baca sikit lah. So, jadi video ni antara video yang agak lama jugalah. So, kita baca lagi sikit. Wa qad ya'ti sahibul hal nakiratan binudi musawwirin. Sungguhnya telah datang, terkadang datang sahibul hal dalam keadaan nakirah tanpa ada pengharusan yang mengharuskan mereka datang untuk bentuk nakirah ni lah. Kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi fokus kita ke mana? Kata jumlata wa huwa khairun ni, maka jumlah huwa mana dia? Ni satu. Syarrul lakum. Ini yang pertama, ini satu pertama. Khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Yang ni wa huwa syarrul lakum pula. Okey, jumlah yang kedua. Okey, jadi dia kata kedua jumlah tersebut khairun wa huwa syarrun, kedua-dua mereka hala ni ialah hal daripada qaulihi, firman Allah Ta'ala, syai'an. Okey. Sedangkan syai'an ni syai'an pertama ni nakirah. Syai'an kedua ni nakirah, namun jumlah tersebut, Allah Muhammad. Pendek ni lari. Namun jumlah ni dan jumlah yang kedua ni jadi hal untuk syai'an mereka lah, belakang mereka. Wahwa, keadaan syai'an tu nakirah wala musawwirah, dan tidak ada yang mengharuskan pun kewujudan ini. Maksudnya datang juga. Wa kama fi qawlihi, begitu juga pada firman Allah Ta'ala, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Wa hiya khawiyatun. Okay, jadi jumlah wa hiya khawiyatun jadi hal kepada qaryah, yang di mana qaryah tu nakirah yang tidak ada musawwir. Okay, jadi jumlah tu wa hiya khawiyatun halum min qaryatin binuri musawwirin. Okay, saya rasa setakat tu sahaja. Summa qala al-halu wa sahibuha
بين التقديم والتأخير والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat menonton.